Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adlina binti Muhammad Nasir, nombor matrik D183108555. Akan bentang tentang latar belakang tokoh teori realiti. Teori realiti diasaskan oleh William Glasser. Beliau dilahirkan pada 11 Mei 1925 di Cleveland, Ohio. Beliau merupakan anak bongsu daripada 3 beradik. Pada umur 19 tahun, beliau adalah seorang engineer kimia. Pada umur 28 tahun pula, beliau merupakan seorang ahli fizik. Beliau menamatkan pengajian perubatan di Universiti Case Western Reserve pada tahun 1953 dan menjadi konsultan psikiatri di Sekolah Perempuan Ventura pada tahun 1956. Pada tahun 1961, beliau menerbitkan sebuah buku yang berjudul Mental Health or Mental Illness. Pada tahun 1965, beliau menjadi doktor psikologi klinikal dan menerbitkan sebuah buku berjudul Reality Therapy. Saya akan bentang tentang konsep utama teori realiti. Yang pertama ialah tingkah laku tidak siuman disebabkan pengabaian tanggungjawab. Menurut William Glasser, apabila seorang individu tidak melaksanakan tanggungjawab, maka akan timbul tingkah laku yang berlazim. Konsep yang kedua ialah fokus kepada tingkah laku. Menurut William Glasser, apabila tingkah laku itu berubah, maka sikap dan perasaan juga turut berubah. Sikap, perasaan dan tingkah laku itu berubah secara serentak. Konsep yang ketiga ialah tumpuan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa kini. Menurut William Glasser, peristiwa yang lampau dan pada masa depan tidak beri perhatian kerana sejarah yang lalu tidak akan berubah. Yang keempat ialah klien digalakkan menilai tingkah lakunya sendiri. Menurut William, tingkah laku akan berubah setelah mengenal pasti tingkah laku itu, dan ini akan menyedarkan seseorang individu itu tentang punca kegagalan pada masa kini. Kelima ialah menekankan aspek tanggungjawab. Sikap bertanggungjawab perlu dipelajari secara menerus sepanjang masa kehidupan. Yang keenam ialah persetujuan dan peraturan yang ditetapkan oleh kaunselor perlu dipatuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azira binti Muhammad Rafi. Nombor matrik saya D183108337. Okey, jadi di sini saya akan terangkan matlamat teori realiti ni. Okey, yang pertama, menurut Kotler dan Brown 1996, mereka menyatakan yang matlamat terapi teori realiti ni adalah untuk kita bantu klien-klien kita supaya lebih bermotivasi dan bertanggungjawab ke atas rancangan tindakan diorang untuk ke arah yang lebih baik, macam ayalah ke arah identiti yang berjaya, tingkah laku yang membina dan sebagainya. Okey, seterusnya menurut Pietro Fresa 1984, matlamat terapi realiti ni adalah untuk kita bantu orang-orang klien yang mementingkan yang hanya mencari keseronokan je kat dunia ni. Dia tak fikir pun pasal dunia realiti ni, dunia sebenar ni. Okey, seterusnya menurut Samuel 1993, okey, yang pertama, kita nak bantu klien jelaskan apa yang mereka nak sebenarnya dalam hidup ni. Okey, yang seterusnya, kita nak bantu klien kita untuk mereka kenal pasti kelebihan dan kelemahan diri diorang. Kelebihan, lepas tu bantu diorang cari sokongan apa yang ada dekat sekeliling diorang, serta bentuk-bentuk halangan yang wujud dekat dalam hidup diorang tu. Dan yang ketiga ialah untuk membantu klien kita untuk mantapkan lagi diorang punya psikologi
supaya diorang lebih rasional dalam membuat sesuatu keputusan atau tindakan. Okey, yang terakhir menurut Corey 1982, untuk kita, matlamat ni adalah untuk kita bantu klien-klien kita mencari jalan yang berkesan untuk diorang penuhi keperluan diorang lah. Tak kisahlah dari segi apa pun, contohnya dari segi kebebasan, keseronokan, kewangan, kepunyaan dan sebagainya. Okey, seterusnya proses teori realiti. Proses teori realiti terbahagi kepada 4. Yang pertama, wants. Yang kedua, doing and direction. Yang ketiga, evaluation. Yang ketiga, evaluation. Yang keempat, plan and action. Wants yang seperti kita tahu, wants itu mahu. Yang kedua, doing and direction. Doing and direction bermaksud melakukan dan arah. Yang ketiga, evaluation bermaksud penilaian. Plan and action pula bermaksud merancang dan bertindak. Pertama, proses teori realiti untuk wants adalah meneroka kehendak, keperluan dan persepsi ahli. Contoh soalan, apa yang anda inginkan? Yang kedua, doing and direction. Okey, melihat tingkah laku dan arah tujuan tindakan. Contoh soalan, apa yang anda lakukan sekarang? Yang ketiga, evaluation, iaitu penilaian. Menjalankan penilaian kendiri. Okey, contoh soalan, adakah saya sudah melakukan yang terbaik? Akhir sekali, plan and action, merancang dan melaksanakan plan tindakan. Di 1988 dan 1991, plan tindakan yang efektif memiliki ciri-ciri SAMIC, iaitu S mewakili simple, mudah difaham, dan A attainable, mudah dicapai, M measurable, boleh diukur, dan I immediate, boleh dilaksanakan, C control by client, dikawal oleh klien. Okay, seterusnya teknik teori realiti. Yang pertama, kaunselor tidak menyalahkan klien. Okey, contohnya kalau klien tu ada kalau kaunselor tu rasa klien tu salah, tapi sebagai seorang klien, sebagai seorang kaunselor tak boleh nak salahkan klien. Tidak berputus asa dengan klien. Tak kisah sesulit mana pun klien yang kaunselor tu kena hadap, sebagai seorang kaunselor tak boleh berputus asa dengan klien. Okey, seterusnya main peranan. Sebagai seorang kaunselor, kita kena bermainkan peranan yang penting supaya kita boleh menyelesaikan masalah klien. Okey, seterusnya libatkan diri dengan klien. Maknanya seorang kaunselor tu kita kena libatkan diri dengan klien supaya kita tahu apa masalah klien tersebut. Seterusnya, gunakan humor berseluruh, memperjelaskan limitasi kepada klien, membuat konfrontasi dan memberi maklum balas. Kita kena memberi maklum balas kepada klien. Tak kisahlah dia tanya ke, dia bercerita ke, at least kita kena ada maklum balas tu supaya si klien ni tak adalah rasa dia bercakap sorang-sorang ke, dia rasa lagi stres ke bila dia luahkan kat kaunselor, tapi kaunselor diam je. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurdina binti Muhammad Kamil, nombor metric di 183-191. Saya akan menerangkan peranan kaunselor dan klien. Peranan kaunselor. Yang pertama, mewujudkan perhubungan yang terbuka, mesra, akrab dan jujur dengan klien. Yang kedua, membimbing kliennya untuk menilai sendiri tingkah lakunya dan seterusnya membuat keputusan mengenai tingkah laku yang harus diubah. Yang ketiga, mengajar dan menggalakkan klien melaksanakan plan tindakan untuk mengubah tingkah lakunya. Yang keempat, membantu klien mencari jalan untuk memenuhi kehendak mereka dan menggalakkan mereka agar tidak cepat putus asa.
Yang kelima, menggunakan penungguhan seperti galakan dan pujian. Yang keenam, bersedia menerima kliennya tanpa terlalu banyak kritik atau syarat. Last sekali, menekankan kepada kliennya bahawa bagi mencapai kejayaan klien haruslah bersedia mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Peranan klien. Yang pertama, klien digalakkan menumpukan kepada tingkah laku dan tidak pada perasaan dan sikapnya. Yang kedua, klien digalakkan memikirkan dan merancang strategi yang khusus untuk mengubah tingkah laku yang gagal dan menggantikannya dengan tingkah laku yang baik. Yang ketiga, klien hendaklah melaksanakan strategi yang dirancangkan dan mestilah komited pada rancangan tindakannya. Yang last sekali, klien haruslah bertindak realistik. Okey, aplikasi teori realiti dalam kaunseling. Okey, sebenarnya teori ni kita boleh aplikasikan dalam pelbagai bentuk perkhidmatan kaunseling. Menurut Glaser, teori realiti ni berjaya diaplikasikan di sekolah-sekolah budak nakal dalam bentuk proses pemulihan. Jadi, teranglah yang kita ni boleh gunakan teori ni dan teori ni sangat sesuai untuk kita gunakan dalam perkhidmatan kaunseling pemulihan. Okey. Selain itu, teori ni juga sangat sesuai untuk kita gunakan dalam perkhidmatan kaunseling kerjaya. Sebab apa? Sebab dia memang dah fokuskan kepada bakat serta minat klien itu sendiri. Okey, yang terakhir, ianya kan dilakukan dalam jangka masa yang pendek je kan. Dan ianya memang hanya memfokuskan kepada tingkah laku klien. So, klien tak akan dapat peluang untuk menghuraikan peristiwa masa lalu. Sekian, terima kasih. Sumbangan dan limitasi teori. Saya akan sumbangan. Yang pertama, pendekatan dan kaedah teori realiti digunakan secara konkret, jelas dan realistik. Yang kedua, mempunyai plan induk yang dirancang dengan secara sistematik dan realistik oleh klien dengan bantuan kaunselor sebagai panduan dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, teori ini telah memberikan kebebasan kepada klien untuk berfikir secara rasional, menilai dan menentukan serta membuat keputusan sendiri. Dan sekali, teori ini telah menggunakan jangka masa yang pendek untuk membantu klien. Limitasi teori. Yang pertama, teori ini cenderung memfokuskan kepada tingkah laku semata-mata. Yang kedua, menekankan kepada konsep masa sekarang dan di sini dan di dalam situasi yang sedar tanpa mengambil kira konsep-konsep yang tidak sedar serta sejarah hidup klien. Ketiga, bergantung kepada bahasa. Klien bersifat pendiam dan lembab adalah tidak sesuai untuk teori realiti. Yang keempat, kurang menyediakan situasi pembelajaran kerana sifatnya dianggap mendesak dan menghukum. Last sekali, kaunselor dianggap tidak bermoral kerana terlalu bebas dan terbuka sehingga kerap mendesak klien membuat satu keputusan.